Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan sambung lagi kisah Kumantong yang datangnya daripada perkongsian Larry Raphael ataupun Harry Jas. Dan kisah Kumantong kali ini membawa ke episod ke-12, Kumantong 12. Ramasyana merasakan malam di rumahnya terlalu dingin dan sunyi. Dia tidak lena tidur dan bangun perlahan-lahan membawa secawan kopi dan kemudiannya duduk di serambi luar rumah. Shana tinggal di sebuah apartmen mewah tingkat 10 dan untuk menaiki ke rumahnya cuma menggunakan kemudahan lift khusus penduduk rumah. Ketika sedang asyik merenung jauh melihat kota Paris, dia mendengar namanya diseru. Shana, Shana, Shana. Pada mulanya, dia merasakan itu cuma mainan perasaan. Sebelum suara itu menjadi kuat dan cuma berada di sebelahnya saja, Shana melihat ke arah kanan dan terkejut melihat seorang lelaki tua yang berdiri melihat kota Paris. Dan lelaki itu berjubah seperti seorang Sami di negara asalnya. Sami tua itu mengarahkan Shana balik ke Bangkok untuk memulihkan Chatre yang sudah hampir dikuasai kuasa galap si Ratu. Pada mulanya, Shana berdiam diri dan seperti tidak mahu ambil pusing lagi akan hal Chatre. Kekecewaannya yang besar menyebabkan dia merasa begitu sakit hati terhadap Chatre yang tidak jujur dalam percintaan mereka yang dibina bertahun-tahun. Baliklah Shana. Saya memerlukan awak sebagai usaha kita memutuskan Chatre dengan Tami. Hanya ini saja caranya agar Chatre dapat berhenti dan kembali berpijak dalam dunia nyata. Sami tua itu merenung Shana dan kemudiannya menghilang lenyap begitu saja di bawah angin sepoi-sepoi bahasa di malam sepi kota Paris yang dingin itu. Shana terkejut dan bangun dari tidurnya. Dia melihat jam sudah pukul 5 pagi. Rupa-rupanya baru sebentar tadi dia bermimpi ganjil dan dia merasakan ada perkara yang perlu dia tahu. Dia membuat panggilan telefon ke lapangan antarabangsa Paris dan membuat tempahan penuh ke Bangkok selama sebulan. Kemudian, dia membuat permohonan cuti emergency pada email dan memohon cuti kecemasan tanpa gaji. Sudah pasti, sebagai seorang yang dilahirkan berbakat sixth sense, mimpi itu punya mesej yang amat mendalam. Dan rasanya selama ini
gerak hatinya benar. Ada tidak jelas akan perihal bakal perlangsungan perkahwinan Chatre dan Tami kelak. Kehilangan Puan Visaya Karanggi merupakan tamparan hebat kepada keluarga jutawan ekspor Alit Shupuruk. Polis melakukan berbagai siasatan untuk mencari di manakah keberadaan Puan Visaya yang lenyap tanpa berita. Chatre merasa hidupnya kosong. Dia duduk sepi di ruangan rumah setelah polis beredar mengambil keterangan akan Puan Visaya yang hilang di bilik tidurnya. Dengan perasaan yang begitu barat, Chatre terkenang akan ibu tirinya. Puan Visaya walaupun bukan ibu kandungnya, namun dia yang banyak mencurahkan kasih sayang kepada Chatre. Lagi pula, ibu Chatre meninggal semasa dia dilahirkan dan kakak serta abangnya melayan dia dengan begitu baik sekali, seperti adik kandung mereka sendiri. Walhal mereka adik-beradik satu bapa lain ibu. Dia mengesat air mata sedihnya mengenang nasib ayah, Shakaron, ibunya Visaya, dan kakaknya yang mengidap gangguan mental di Pusat Pemulihan Psikiatri Bangkok, Champre Alit Shupuruk. Di kediaman Siratok pula, Tame menjerit ketakutan. Ketika mandi, dia melihat rambutnya gugur segumpal-gumpal. Jeritan yang kuat itu menyebabkan Siratok bergegas menuju ke bilik tidur Tame dan mau tahu apa yang berlaku sampai Tame menjerit ketakutan. Tame, kenapa kau, Tame? Dalam keadaan berbungkus tuala, Tame menangis dan menjerit histeria. Rambutnya hampir rontok, gugur, dan jatuh di bilik airnya. Sebenarnya, Tame diwujudkan bukan dalam keadaan sempurna. Hakikatnya, dia tampak seperti manusia. Tetapi, setiap masa akan ada bahan anggota tubuh badannya boleh gugur. Siratok tahu akan hal ini. Kerana itu, dia mahu Tame cepat-cepat berkahwin dengan Chatre, supaya kelak, kalaupun ini berulang, namun Tame sudah menjadi keluarga sah dan isteri yang halal kepada Chatre. Pada masa itu, untuk menguasai Chatre supaya akur akan dia akan 100% menjadi mudah. Siratok memimpin tangan Tame yang menangis kerana sedih melihat dirinya. Bapanya memimpin dia untuk upacara pemujaan, mencantumkan semula apa-apa saja sisa badan yang rontok dengan mudah itu. Setelah Tame ditidurkan di bilik pemujaan, dia membakar kemian dan membaca mantra agar apa yang rusak pada badan Tame kembali memulih sedia kala. Dan perkara itu terjadi. Rambut yang rusak itu kembali bercantum menjadi satu di kepala Tame. Setiap kali ada anggota badan yang tercabut, Siratok dengan segera akan menyatukannya semula. Tidak lama kemudian, Shana,
tiba di kota Bangkok dan cuba menghubungi Chatre. Namun, oleh kerana Chatre sedang bersedih hati dan tidak menjawab segera panggilan Shana. Ketika petang menjelang, telefon Shana berdering dan Chatre menghubungi dia. Petang itu, mereka bertemu di sebuah kafe di Hotel 5 Bintang. Jujurlah, pertemuan itu terasa amat menyakitkan hati Shana. Tidak seperti dulu. Chatre kelihatan selamba saja melayani Shana walaupun dia masih kenal doktor ini. Perbualan mereka hambar dan Chatre tidak tertarik untuk bercerita akan hal-hal yang lalu. Fikirannya berkecamuk. Setelah lama berbual, dia meminta maaf pada Shana kerana tidak memaklumkan hal ini lebih awal kepadanya. Dan dia juga meminta Shana melupakan saja dia. Lupakan hubungan cinta mereka. Dia minta maaf dan berlalu pergi. Berlainan pula dengan Shana. Sepanjang pertemuan itu, dia memerhati Chatre dalam keadaan tenang sekali. Selama perbualan itu, Shana bukan tertarik akan kisah bakal bahagia Chatre. Namun, Shana melihat eksitansi asap berwarna hitam yang melingkari di seluruh tubuh badan Chatre. Terbeliak mata Shana melihat begitu kuat gelombang aura kuasa hitam yang berada di sekitar tubuh badan Chatre. Sudah tentu Shana yang bermata paranormal itu jelas melihat Chatre dikuasai oleh ilmu hitam. Setelah Chatre pergi, Shana dengan mata dan muka yang ketat memerhati Chatre berlalu tertunduk menaiki keretanya. Dia memandang asap hitam yang mata Chatre tidak melihatnya. Makin jelas yang Chatre sebenarnya dikuasai black magic. Shana balik ke hotelnya dan mahu naik ke bilik tidurnya. Ketika lift terbuka, dia terperanjat melihat seseorang di hadapan matanya. Si Ratok menghubungi Chatre dan mau agar perkahwinan mereka dilangsungkan secepat mungkin. Ya, sudah tentu Chatre juga mahu. Kalau boleh, selekas yang dapat. Si Ratuk mengatakan yang perkahwinan itu harus dibuat di halaman rumahnya. Chatre tidak perlu menyewa hotel atau dewan mewah. Tentunya ini merupakan satu permintaan ganjil yang mengejutkan Chatre. Si Ratuk mahu perkahwinan itu dilangsungkan di banglo mewah miliknya. Seperti kurang setuju akan arahan si Ratuk, Chatre seperti dalam keadaan bodoh mengiyakan saja permintaan bakal bapa mertuanya. Satu hari, pembantu rumah mengemaskan bilik Puan Visaya. Ketika mereka membersihkan bilik puan besar mereka, tiba-tiba Mak Cik Pang terlihat ada benda aneh di dalam almari tidur Puan Visaya Karanggi. Setahu Mak Cik Pang, tidak pernah ada patung kumantong di almari bilik itu. Patung setinggi sekaki manusia itu agak cantik, namun agak pelik. Pipi patung itu terkopak dan melihatkan sesuatu yang buruk di dalamnya. Mak Cik Pang kenal patung ini. Ini adalah hadiah hari jadi kepada Tuan Visaya 2 tahun yang lalu.
Hadiah itu diberikan oleh seseorang individu yang tidak dikenalinya. Makcik Pang mengarahkan patung itu dibuang saja, dan para pembantu rumah bertungkus lumus cuba mengalihkan patung itu keluar dari dalam bilik Puan Visaya. Sudah tentu patung itu sangat indah, dikalungi rantai, galang dan perhiasan emas tulin. Makcik merasa tidak sedap hati melihat patung itu. Selepas patung itu berada di vila mewah mereka, ramai pekerja melihat kewujudan budak berwarna biru yang menyelinap di rumah agam itu di mana saja dia mahu. Makcik Pang mengarahkan patung itu diletakkan di halaman rumah dan meninggalkan benda tersebut di situ. Keesokan harinya, datang kereta mewah ke rumah Chatri. Si Ratuk datang menjemput Chatri ke rumah mereka. Hujung minggu ini, Chatri akan menikah dengan Tami dan tidak ada alasan lagi. Entah mengapa dalam rumah itu, semua orang bungkam dan bengang dan tidak berani berkata-kata melihat Chatri dibawa pergi oleh si Ratuk dengan kereta mewah 4x4 milik si Ratuk. Kita akan bersambung ke Kumantong yang ke-13 pada masa akan datang. Sekian daripada Larry Raphael ataupun Harry Jas. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.